Salam sejahtera, saya Emelisa Ana Acai dan ini merupakan usulan penyelidikan saya. Tajuk penyelidikan saya ialah pengaruh animasi Jepun ke atas cara pemikiran dan gaya hidup golongan muda. Animasi Jepun atau anime merupakan salah satu populariti dalam industri budaya global, terutamanya dalam dunia hiburan. Sering menampilkan pelbagai genre dan tema seperti aksi, pengembaraan, fantasi, fiction science dan sebagainya. Anime telah berjaya mempromosikan dan mempopularkan budaya Jepun, contohnya dari segi makanan, fashion, bahasa, dan ini telah membawa kepada peningkatan dalam pelancongan dan minat di Jepun. Perkembangan ini telah membuka ramai orang untuk bersifat lebih terbuka terhadap budaya anime. Sebagai contoh, anime sekarang telah dilihat memberikan pandangan yang baharu dan perspektif yang berbeza terhadap pelbagai masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh itu, disebabkan perkembangan ini adalah penting untuk kita mengetahui bagaimana ia boleh mempengaruhi para penontonnya. Permasalahan kajian. 1. Kurangnya kajian ilmiah berkaitan dengan animasi Jepun. Walaupun mempunyai populariti yang banyak, tidak banyak penyelidik yang mengkaji tentang bidang ini. Oleh itu, kajian lepas berharap agar lebih banyak kajian dilakukan agar ini dapat membentuk perspektif yang lebih positif dalam kalangan orang ramai terhadap komuniti peminat anime. Yang kedua, animasi Jepun tidak mempengaruhi cara hidup penontonnya. Rata-rata responden bersetuju bahawa gaya hidup tidak dipengaruhi oleh anime yang mereka minat atau tonton, yang itu didapati daripada kajian lepas. Namun, disebabkan perkembangan teknologi dan juga media sosial, kini kita melihat ramai peminat yang lebih sikap terbuka menunjukkan bagaimana mereka minat terhadap sesuatu anime tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji jurang pendapat ini. Yang ketiga, tercetusnya isu Makoto Shinkai, iaitu penerbit filem animasi terkenal Your Name. Beliau menyarankan peminat untuk berhenti filem tersebut. Tetapi, sehingga kini, filem itu terus mendapat banyak perhatian. Oleh itu, kajian ini ingin meneliti bagaimana sebuah filem atau siri animasi memberi impak kepada penontonnya sehingga mereka sanggup menontonnya berulang kali walaupun ia bukanlah kegemaran mereka. Dalam kajian ini terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti faktor dan jenis mesej dalam filem animasi Jepun yang dapat mempengaruhi pemikiran dan cara hidup golongan muda. Kedua, menerangkan bagaimana animasi Jepun dapat mengubah cara pemikiran, perspektif dan memecahkan atau mewujudkan stereotip tertentu ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, kita ingin mengkaji sebab mengapa anime memberikan kesan dan meninggalkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada para penontonnya. Daripada objektif tersebut, terbentuklah persoalan kajian. Persoalan pertama, apakah faktor dan elemen mesej dalam filem animasi Jepun yang dapat mempengaruhi pemikiran dan gaya hidup golongan muda? Kedua, adakah animasi Jepun ini berupaya untuk mengubah cara pemikiran, perspektif dan memecahkan atau mewujudkan stereotip tertentu ke arah yang lebih positif? Yang ketiga, mengapakah anime dapat memberikan kesan dan meninggalkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada para penontonnya? Berikut merupakan antara kajian lepas yang telah saya jadikan sebagai rujukan. Teori yang saya gunakan ialah teori jarum hypodermic. Teori ini menyatakan teori komunikasi linear yang menunjukkan bahawa media mempunyai pengaruh langsung dan kuat kepada penontonnya, seperti disuntik dengan jarum hypodermic. Teori ini juga membawa penyelidik kajian media untuk menukar sama ada media mampu mempengaruhi tingkah laku orang atau tidak. Sebagai contoh, animasi Jepun boleh mempengaruhi cara penonton dan peminatnya berfikir dalam kehidupan seharian. Nah, ini mempunyai pengaruh terhadap keputusan yang mereka buat dan tindakan yang mereka akan ambil. Rangka kajian terdiri pada pemboleh ubah yang bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar. Pemboleh ubah bersandar ialah cara pemikiran, gaya hidup dan kesan kepada peminat anime. Pemboleh ubah tidak bersandar ialah pengaruh animasi Jepun, faktor dan jenis mesej. Bagaimanakah kajian ini dijalankan? Penyelidikan ini akan menggunakan kaedah kajian kuantitatif. Responden akan terdiri pada peminat animasi Jepun yang berumur daripada 16 hingga 32 tahun. Bagi instrumen soal selidik, akan dilakukan melalui Google Form yang akan diberikan kepada responden dalam penyelidikan ini. Memandangkan soalan akan disediakan oleh pengkaji sendiri, suatu ujian yang dikenali sebagai pilot test akan dijalankan bagi menguji kebolehpercayaan instrumen ini.
Selepas mendapat data, analisis kajian perlu dilakukan. Ini boleh dilihat dari sudut demografi, lingkungan umur, animasi kegemaran dan lain-lain lagi. Kita ingin mengetahui pendapat peminat mengenai elemen yang terdapat dalam anime yang mempengaruhi cara pemikiran, gaya hidup mereka dan menerangkan faktor pemilihan mereka tersebut. Analisis data juga akan termasuk perbandingan antara dua boleh. Berikut saja daripada saya. Sekian, terima kasih.